Assalamualaikum dan salam sejahtera. Persis kata orang tua-tua, yang jauh kita dekat-dekatkan, yang dekat kita rapat-rapatkan. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fatih Atif bin Muhammad Mustafa Kamal, berumur 10 tahun. Saya menuntut di STKC Tongkang yang terletak di Batu Pahat, Johor. Kod sekolah saya ialah JBC 0031. Hobi saya ialah membaca dan melukis. Saya bercita-cita menjadi juruterbang suatu hari nanti. Dalam bicara buku kali ini, saya berhasil teruja untuk berkongsi buku yang telah saya baca berjudul Putera Kecil ini. Tahukah kawan-kawan, buku cerita Putera Kecil ini telah diraikan oleh berjuta kanak-kanak dan telah dihargai oleh ramai kanak-kanak yang telah menjadi dewasa di seluruh dunia sejak dahulu lagi? Maka tidak heranlah buku asalnya bertajuk Le Petit Prince ini telah diterjemahkan ke dalam lebih 300 bahasa dan dialek. Buku ini juga tersenarai dalam 5 buku terlaris di dunia sepanjang zaman. Buku ini berharga RM25 dan mampu dimiliki oleh semua ulat buku di seluruh Malaysia. Jadi mari saya kongsikan. Karya ini ditulis oleh Antoine de Saint-Exupéry, seorang bangsawan Perancis dan merupakan perintis pengendali kapal terbang. Karya asal beliau, Le Petit Prince ini diterbitkan pada 1943 di Amerika Syarikat dalam bahasa Perancis. Dengan mengekalkan ilustrasi asal yang sangat menarik, karya ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh seorang aktivis buku, Azhar Abdul Rahman, dan diterbitkan oleh Biblio de Biblio Press pada tahun 2021. Karya Antoine ini bertemakan pengalaman penerbangan beliau yang terkandas di gurun akibat kerosakan pesawat. Bagi saya, disinilah keistimewaan kisah ini. Ketika terkandas, beliau mengimbas kembali kenangan masa kecilnya apabila beliau terjumpa seorang kanak-kanak lelaki yang digelar Putera Kecil. Mereka bertemu, berkongsi kisah, bersahabat dan bertukar fikiran antara satu sama lain. Antoine belajar sesuatu yang baru, melihat kehidupan dari sudut yang berbeza sejak dah bertemu Putera Kecil ini. Watak Putera Kecil dalam buku ini pula bagaikan mewakili suara hati kanak-kanak. Bagi Putera Kecil, pengembaraan kehidupan kanak-kanak sangat menyeronokkan, tetapi seringkali disempitkan oleh setengah sikap dan mentaliti orang dewasa. Bagi juruterbang itu pula, kanak-kanak tidak boleh dihadkan belajar hanya dengan nombor dan matematik, huruf dan bahasa. Malah, bagi Putera Kecil, orang dewasa seharusnya melihat kehidupan kanak-kanak dari sudut yang lebih luas dan berbeza dari kebiasaan. Buku cerita ini lebih menarik apabila kelayannya mengajak pembaca melihat pelbagai ragam manusia yang diceritakan dengan penuh imajinasi dan tidak membosankan. Antara bab cerita yang menarik perhatian saya ialah dalam bab 10 pada muka surat 62. Putera Kecil telah bertemu seorang raja di asteroid pertama. Dalam bab ini, Putera Kecil ingin meminta sesuatu daripada raja lalu berkata, "Patih ingin melihat matahari terbenam. Mohon tuanku perintahkan matahari terbenam." Mendengar permintaan Putera Kecil, raja itu begitu bijak sekali melayan permintaan tersebut. Dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan, raja itu melayan permintaan Putera Kecil pada waktu yang tepat pada masanya tanpa terburu-buru. Kenapa saya suka ke babak cerita ini? Babak ini mengajar kita agar menjadi manusia yang bertimbang rasa ketika membuat permintaan serta berhemah pula menyelesaikan masalah sesuai dengan kemampuan seseorang. Ketika membaca buku ini, saya juga terasa seperti dibawa pengembara ke suatu planet ke planet yang lain. Bagaimana pula nasib juruterbang yang terkandas di gurun tersebut? Ya, juruterbang tersebut masih sabar mendengar kisah yang dikongsi oleh Putera Kecil sambil mententramkan perasaan Putera Kecil dengan melayan permintaan Putera Kecil memintanya melukis. Bagi beliau, pertemuan dengan Putera Kecil ini telah meniup semangatnya untuk berusaha mencari jalan keluar kepada permasalahannya. Pastinya, babak demi babak dalam cerita ini telah membuka fikiran saya. Keperluan dan hubungan antara kanak-kanak dengan orang dewasa bukan sahaja merangkumi aspek fizikal dan pencapaian hidup semata-mata. Kanak-kanak seperti saya memerlukan pimpinan, bimbingan dan tunjuk ajar serta melalui proses jatuh dan bangun, bukan arahan dan hukuman semata-mata.
Begitu juga orang dewasa perlu melihat potensi kanak-kanak dengan mata hati yang terbuka agar dapat melahirkan generasi ada empati antara satu sama lain. Begitulah banyak isi tersurat dalam tersirat dalam kisah ini. Daripada pembacaan saya ini dapat disimpulkan bahawa hati yang baik dan bersih akan diterjemahkan dalam sikap harian kita semasa berurusan sesama manusia tanpa mengira perbezaan umur, latar belakang dan budaya seterusnya menjadi insan yang bertanggungjawab. Terima kasih.